لله رب العالمين والصلاة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 لا حول ولا Slide dia buat. Okey. Alhamdulillah. Apa perkataan yang disebut oleh Hasan Al-Basri? Ni yang kita nak kena catat ni. Slide tak keluar. Slide tak keluar, Ustaz. Ya. Kata Hasan Al-Basri. Ini ulama yang hidup di zaman Sayyidina Ali. Ini bukan sahabat ya. Ini gubernur pada Sayyidina Ali dekat Syria. Dia kata dia ni banyak diambil, dia tulis dalam kitab lah. Apa dia kata? Demi Allah, tiada pagi seorang lelaki yang mengikut ia akan isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Menyalahi. Yang menyalahi. Melainkan menarik akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Ini peringatan lah. Ulama bagi peringatan. Maknanya tadi berpagi-pagi dimulakan kehidupan ini. Ini apa? Ini apa ni? Ulama ni dia buat apa ni? Dia bersumpah. Dia kata tak ada orang lelaki yang ikut cakap bini dia, dan bini ni yang dia ikut tu menyalahi. Hawa nafsu yang menyalahi.
Hawa nafsunya menyalahi. Bini dia buat suatu perkara, ajak dia buat suatu perkara, dan perkara itu membawa berdosa. Dia ikut je kat bini dia. Itu nama dia menyalahi. Dekat sini. Ni. Maksud dia suami ikut sesuatu yang salah dari segi syarak. Atas permintaan nafsu dia. Dan kadang-kadang berlaku bila tak ikut, dia boikot suami dia. Dia tak mau cakap, dia tak mau buat sarapan, dia tak mau masak, dia tak mau basuh baju, dia tak mau. Dia jadi problem bila suami dia depend dekat dia. Tu dia problem. Kalau suami dia tak depend dekat dia, suami dia tak kisah, kau tak masak aku pergi kedai. Apa masalah? Kau tak basuh baju, aku boleh basuh baju aku sendiri. Jadi suami tak depend kat dia. Bila suami tak depend kat dia, dia tak ada bimbang. Tapi kalau jenis lelaki yang depend 100% dekat isteri dia, tak reti nak pergi kedai beli makan, tak reti nak gitu, tak reti nak basuh ni, tak reti basuh kain, tak reti apa, tak reti. Bukan tak reti, dia tak pernah reti nak buat. Jadi kalau suami dia boikot, isteri dia boikot dia akan jadi masalah pula, dia kata. Mau tak mau, kena ikut lah. Walaupun isteri itu ajak pada benda-benda yang melalaikan. Tapi kalau dia tidak depend pada isteri dia, yang sepatutnya dia tak boleh depend. Dia tak boleh gantung dengan isteri dia. Dia jadi macam ni, bila isteri tu dia boleh guna, dia tahu suami dia memang gantung kat dia. Kalau aku tak buat kat dia, mati dia tak makan. Gitulah lebih kurang. Jadi akhirnya suami takut. Apa saja perkataan isteri dia, dia kena ikut. Kalau baik tak apa. Kalau benda tak berdosa tak apa. Yang takut ni benda-benda yang menyalahi. Menyalahi akan syarak. Menyalahi akan syarak. Kadang nak keluar rumah pukul 3, Zohor tak semayang. Suami kata, kita semayang dulu lah pukul 3 ni. Dia kata, tak boleh bang, lambat nanti. Pergi dulu. Nanti tengah jalan kita semayang. Kali keluar jam, dah asar. Ni dia kata, ikut cakap isteri ni menyalahi syarak. Patutnya semayang dulu. Semayang dulu. Pada pukul 3 lah, ni contoh ni. Tapi dia ikut. Bila tak ikut, isteri dia pula jadi masam muka. Bila masam muka, dah tak nak buat apa-apa. Tegur tak nak, apa tak nak, gitu tak nak, urusan anak tak nak buat. Anak belum makan pun buat tak tahu. Kenapa? Sebab punca tadi suami dia tak ikut cakap dia. Tak dengar cakap dia. Inilah perempuan yang banyak masalah sebenarnya. Kau nak tahulah. Inilah perempuan yang banyak masalah. Dan kalau umur dah banyak, agak payah nak membetulkan. Sebab tu, dia kena buat sesuatu lah. Kalau nak betulkan lah. Atau kalau nak biarkan dia, biarkan. Dia gunakan kuasa dia. Dia gunakan depend suami pada dia. Untuk dia mesti ikut cakap dia. Dan suami ni kena tahu. Ini akibat. Ini bukan hanya sebagai nota tau. Ni. Akibat daripada suami yang ikut cakap isteri tu. Ini akibat ini. Ini akibat. Apa akibat ini? Dijanjikan akan siksa api
neraka. Ini bukan sekadar nota kita cantik tau. Kita cantik-cantik, kita tak buat pun tak guna. Sebab tu isteri dia kena faham lah. Kadang dia kata dia sayang suami dia, tapi dia ajak suami dia buat benda-benda yang tak masuk akal. Buat benda-benda yang melanggar syarak. Melanggar syarak. Dan kalau suami dia tak nak ikut, dia boycott. Dia protes. Dia mengajuk. Dia tak tahu kalau suami dia ikut, suami dia masuk neraka. Bukan suami dia masuk neraka, dia pun masuk neraka. Sebab buat benda-benda ikut hawa nafsu yang menyalahi. Yang menyalahi. Ini kadang banyak berlaku di tengah masyarakat lah. Suami ni rasa semua salah. Tak ikutkan bila mengajuk. Tak ikutkan bila tak nak masak. Tak ikutkan bila tak layan dia. Tak ikutkan bila ni buat tak tahu yang urusan anak-anak. Sedangkan dia beri kerja. Dia harapkan bini dia ni buatlah apa-apa, anak dia sekolah ke apa ke. Dia buat tak kisah je. Hantar engkau lah anak sekolah, tidak sekolah. Kadang sampai peringkat tu. Dan suami ni semua salah. Nak ikutkan benda salah. Nanti dia tarik anak ke. Sebab tu kalau depend pada isteri, bila suami ni dia bergantung pada pekerjaan isteri ni, perbuatan isteri ni, tu yang dia buat dia semua salah. Sama macam benda lain ni. Isteri ni dia pakai pun tak sempurna tutup aurat. Isteri ni pula bergaul dengan lelaki tempat kerja. Isteri ni pula pergi kerja pergi wangi, pakai lipstick, pakai ini, hias-hias diri. Suami nak tegur takut. Suami nak tegur takut. Kenapa takut tegur? Dia bayar duit rumah tak? Saya bayar duit kereta. Rumah kami duduk ni yang bayar. Nama saya rumah ni. Tapi dia yang bayar. Kan kalau saya tegur kan, dia maju kan, dia tak bayar rumah. Siapa nak bayar? Ni. Ini masalah ni. Sebab tu dari peringkat awal, jangan depend dengan dia. Jangan depend dengan perempuan. Jangan depend dengan isteri. Maknanya kalau kita nak tegur, kita tegur dia je. Maknanya kalau dia mengajuk ke apa ke, dia tak ada apa-apa kesan pada material lah. Contoh dia. Kita bayar. Rumah kita duduk, kita bayar. Suami bayar. Bila isteri bayar, suami dah jadi takut. Isteri pula diugut. Abang cakap-cakap rumah ni membayar lah. Saya kerja ni pun tolong membayar rumah. Abang rasa kalau saya kerja ni buat dosa, saya campur gaul lelaki perempuan, dan memang sebenarnya pun dia buat gitu. Dia kata dengan isteri dia, jangan pergi outstation dengan lelaki. Contoh ni. Okey, kalau abang tak bagi, tak apa. Tapi rumah ni membayar. Sebab saya kerja ni sebab bayar rumah lah. Ni. Ini yang masalah berlaku sekarang. Ini masalah berlaku sekarang. Jadi nak tegur isteri dia tak wani. Baik je. Dia biarlah isteri dia. Dia biar. Bila dia tak tegur isteri dia, jadilah dia lelaki yang apa buatan tu? Dayus. Dayus. Itu nama Dayus. Dia tak berani buka mulut dengan diri dia. Itu nama Dayus. Biarlah isteri nak pakai macam mana pun, itu nama Dayus. Apa isteri nak pun ikut, itu nama Dayus. Beli membawa rumah dah banyak, beli lagi sampai tak pakai-pakai sampai buang-buang. Layankan je, itu nama Dayus. Tak boleh. Tak boleh. Ada orang kata layankan je lah, kesian isteri tu jaga anak. Dalam agama memang kena layan. Tapi ada benda yang tak boleh layan, tak layan. Kenapa? Benda tu buat dosa. Bukan maknanya kena layan isteri ni, layan apa saja kendak dia. Tak boleh. Sampai dia buat dosa pun kita kata okey. Dia ambil loan. Dia minta kita jadi guarantor. Dan loan tu ada riba. Ini contoh yang saya kata ni. Jadi kita jadi guarantor. Kita kata apa? Kesian lah bini kita ni, siapa nak jamin dia. Dan loan tu ada riba. Kita jadi guarantor pada perkara dosa. Lepas tu cakap dengan dia, jangan ambil loan ni ada riba. Patutnya gitulah. Tapi tak boleh cakap mulut. Tak boleh cakap mulut. Kenapa? Abang, loan ni saya nak bayar hutang abang tau. Lagi berat. Ini lagi berat lah. Waktu ni lah yang si isteri pun buat dosa, berurusan dengan riba. Waktu ni lah si suami telah mendapat title Dayus. Akhirnya yang paling menakutkan,
Dua-dua dijumpakan di neraka. Dua-dua ditarik oleh Allah Ta'ala di neraka. Ini kalau kita tak ambil perhatian perkara ni kita ingatkan kita ni suami isteri, orang kata trijanah tau. Orang kata. Nampak dia berkasih sayang trijanah. Itu sekadar berkasih sayang je. Tapi dalam urusan kehidupan, dia melibatkan diri dengan dosa yang sangat menakutkan. Dalam keadaan suami yang dikatakan ketua ni, tak boleh buat apa-apa. Ini satu. Apa ni? Kita tengok balik ni. Kita copy balik kat sini. 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 Kita tunjuk arrow. Ni. Ni juga kebiasaan lelaki. Maknanya apa? Maknanya kalau orang bujang, kalau orang tu bujang, tak adalah dia kena binasa ni. Ni. Tak adalah kena binasa ni. Tapi sebab dia lelaki, dia berkahwin dan dia biarkan benda ni berjadi dekat dia, itu nama dia binasa sebab dia kahwin. Binasa apa? Dunia dia binasa, akhirat dia binasa. Ada benda perkataan isteri kita kena ikut. Terutama pada nasihat-nasihat kebaikan. Abang jangan kisah rokok bang. Tak baik tu kesihatan. Tu patutnya kena ikut lah. Yang tu jangan ikut pula. Dia kata suka hati aku. Ni. Tapi benda-benda yang lain-lain, diikut pula. Yang patutnya diikut dan ikut. Ni. Ni. Mengikut akal isterinya. Perkataan. Ikut macam mana? Bukan ikut salah. Ikut begini. Benda-benda yang menyalahi syarak. Kita biasa dengan perkataan ni. Alah, dia tu ikut kat ni. Kalau ikut benda baik, tak apa. Memang kena ikut lah kalau baik. Tapi benda tak baik, yang ikut. Macam mana kita tak ikut cakap dengan kawan, benda tak baik. Bila dia ajak kita pergi benda tak baik, kita ikut. Begitulah pasangan sekalipun, jangan ikut. Jangan ikut. Dan kita kena bersedia lah. Kalau dia tak bayar di rumah tu, kita bayar lah. Janji, aku tak ditarik oleh Allah ke dalam api neraka. Faham? Janji, Allah tak tarik aku dalam api neraka. Itu je aku fikir. Kalau aku fikir cakap engkau, perkataan kau ni bawa pada benda tak baik. Sebab aku bimbang, duit rumah 1,000 sebulan aku tak bayar. Aku kena usaha cari duit untuk bayar ni. Daripada aku biarkan kau macam ni, ikut cakap engkau lagi, ikut cakap isteri lagi, akibat dia, duit rumah dia bayar, tapi Allah Ta'ala tarik dia neraka. Mana kita nak? Nak masuk neraka ke? Nak bayar duit rumah? Contoh ni. Wahai orang lelaki, tolong jawab sikit. Nak mana? Nak masuk neraka ke? Nak biar dia bayar duit rumah? Ikut cakap dia, belum salah. Wahai orang lelaki, cuba jawab sikit.
Tak ada orang lelaki boleh jawab Lelaki dah hilang dari radar Ustaz. Kenapa lelaki dah ada dah? Takut kot. Takut apa? Saya tanya. Ha. Ikut cakap dia, Allah tarik dalam neraka. Cakap macam mana? Cakap bila dia nak buat benda-benda yang tak baik. Takut dengan neraka bagi Ustaz. Takut neraka lagi patutnya lah. Patutnya isteri ni berilah sokongan. Jangan suami tu masuk neraka. Betul tak? Jangan desak-desak suami nak ajak buat benda tak baik. Ajak buat benda tak elok. Bukan suami masuk neraka je. Dia pun masuk neraka sama. Jadi jangan ambil kesempatan pada kasih sayang suami pada isteri ni. Isteri ni ambil kesempatan, alah lelaki aku sayang aku, takkan dia marah. Dia buat benda-benda tak baik. Menyebabkan dia biarkan lelaki dia dayus. Dia kontrol suami dia. Dia yang kontrol suami dia. Bukan suami dia kontrol dia. Ni saya nak cakap hadis bawah ni pula. Abang Din kerja ke Abang Din? Hari ni. Anak nak nikah ni mana kau? Kerja Ustaz, kerja. Tengah kerja Ustaz. Kerja juga. Mana kau nak nikah? Kerja. Esok. Tak ada apa persiapan kot. Sikit je. Nak nikah esok? Esok. Esok saya cuti esok. Okey. Saya kau tak ngajar saya lampai Abang Din. Kau ngajar saya tak lampai. Jangan macam mana Ustaz, rezeki Allah Ta'ala tu kan. Banyak tanggungjawab Abang Din. Iyalah. Kita macam bertanggungjawab Ustaz. Tiada dapat kemenangan oleh kaum lelaki yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Ini hadis ni. Apa lagi ni? Apa benda kita cakap ni? Pasal perkara apa ni? Kebinasaan. Biar tulis banyak kali, biar cakap benda ni banyak kali, biar perkataan ni kita cakap banyak kali. Kenapa kita cakap banyak kali? Jangan jahanam diri kita ni lelaki. Pasti lagi inilah perkara kebinasaan dia ni. Yang tadi diancam. Diancam apa? Ditarik oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Maksudnya kalau orang bujang kan dia tak ada dosa ni. Orang berkahwin dia ada dosa ni. Dia ada kemungkinan untuk ditarik dalam neraka. Bila diikut cakap bini dia dan perkataan bini dia itu benda-benda yang menyalahi akan syariat. Dalam hawa nafsu. Ni ertinya apa ni? Kau tak dapat kemenangan ni. Gagal. Apa? Kerugian. Malang. Ini antara perkataan yang digunakan oleh ulama. Kenapa jadi gagal? Kenapa jadi malang? Kenapa jadi rugi? Dan ruginya itu hanyalah pada kaum lelaki. Ni. Rugi itu tu hanya pada kaum lelaki. Sebab tu dia katakan binasa ni kaum lelaki. Ni.
Kau tu jaga-jaga Kalau kita buat tak reti je, kenapa dia binasa? Kerana dimiliki mereka oleh perempuan. Apa maksud dimiliki? Maksudnya apa ni? Perempuan jawab. Dipengaruhi. Perempuan jawab. Kontrol. Dikontrol. Dipengaruhi. Perkataan tu. Kontrol. Kontrol. Lelaki kalau kena kontrol dengan perempuan, dia dapat kemenangan. Nabi kata. Ni perkataan ni. Saya buat dalam rumah besar tau. Ni. Dikawal. Bawah telunjuk. Orang putih ada sebut satu perkataan. Apa depan ni? Apa depan ni? Main control. Queen. Main control. Dia tak tulis king. Tak ada orang putih cakap king control. Tak ada. Tapi kalau control, dalam rumah tangga dia panggil queen. Sebab sikap perempuan yang tak baik ni, antara sikap perempuan yang tak baik yang ada pada diri dia ni, dia nak kawal semua-semua. Dia cemburu suami dia dengan orang ni. Hatta kalau suami dia dengan anak dia pun dia cemburu. Lama dengan anak dia, tak ambil masa dekat dia. Dia cemburu juga. Dia kalau nak suami dia nak kena ikut cakap dia. Gini. Buat ni. Ni jangan buat, jangan buat. Nak buat apa, tanya saya. Saya yang cakap, yes or no. Ni dikawal ni. Dikawal. Ada lelaki dan macam orang bodoh lah. Ikut aja. Ikut aja. Ni nak pergi mengaji ni. Fardu'ain. Padahal datang. Dia tak datang. Kenapa lama tak datang? Alah, bini saya ni ustaz macam-macam lah. Nak ajak sana, nak ajak sini. Ni lama kontrol. Patutnya suami tu nak belajar Fardu'ain, biar dia pergi belajar. Pokoknya dia belajar kita. Takkan dia tak nak pergi belajar. Dia pula kontrol suami dia. Untuk buat apa? Ni berat. Ni berat. Ada suami dia diam. Ada suami dia diam, dia buat benda lain. Dia bertindak. Dia bertindak. Ni bertindak ni, aksi ke terima. Dia tak cakap apa masalah dia, dia boleh bertindak. Dia buat apa-apa. Yang kita memfaham dia buat apa. Kenapa? Dia rasa dia dah tak boleh nak buat apa-apa. Dan lelaki ni dia ada sifat yang dia patutnya dia nak menguasai perempuan tu. Kalau dia ada orang ada agama, dia nak ajar agama. Dia nak ikut cakap dia. Gitulah. Jadi, ini Rasulullah kata, tidak dapat kemenangan kaum lelaki kalau mereka itu memiliki mereka itu oleh perempuan. Bini dia yang jadi ketua dalam rumah tangga. Dia lagi kalau dia tak kerja, isteri dia kerja. Ni lagi masalah. Dia jadi suri rumah, isteri dia pergi kerja. Dia dah, dunia mereka dah terbalik. Dan isteri dia lah yang bagi duit dia, bagi beli luar dalam untuk dia. Dia tak sakit. Ni ada juga jadi gini. Saya dengar cerita lah. Ada isteri mengadu, ada suami yang cerita. Dia tak kerja, dia suruh rumah. Dia terbalik. Isteri dia macam nak pingsan. Tapi semua kerja rumah, suami dia buat. Isteri dia balik, baju dah basuh, apa dah basuh. Ada beri bantuan tu bagus lah. Tapi bila dia yang bagi duit pada suami, mestilah dia ada rasa suami dia mesti ikut cakap dia. Ni yang tak bagus ni. Ni yang tak bagus. Dia ada kereta, dia boleh keluar bila-bila dia nak. Kenapa? Dia yang bagi belanja kat anak-anak dia tu. Kenapa pula dia nak ikut cakap suami dia? Ni kadang-kadang timbul masalah gini pula. Patutnya suami tu pergi kerja, isteri tu yang dekat rumah. Sekarang isteri dia pula pergi kerja,
suami dekat rumah. Suami dia masak, suami dia macam peranan perempuan lah. Pasu baju, sidai baju, everything. Isteri ni balik makan, kadang malam pun suami dia kena tengok anak dia. Sampai pergi tak pergi, surau tak kenal. Sebab dia kata penat nak kerja, jaga anak. Jaga anak pula, tukar pampers. Suami dia ni tak hantar anak orang nursery. Suami dia jadi perempuan jaga baby kat rumah. Tukar pampers, bagi susu. Isteri telefon je, okey kat rumah, okey. Oh, boy, ini yang penat ni. Ini yang kesian ni. Dia punya fitrah tu dah terbalik. Pernah dengar tak macam ni? Rumah tangga macam ni. Saya dah dengar. Ada Ustaz. Lama ni. Terutama yang dah tak ada kerja ni, kena buang kerja ni. Jadi macam mana Ustaz? Tak boleh Ustaz ya? Tak boleh lah. Kalau dia kena buang kerja, tak apa. Dia cari kerja tak ada. Tak apalah. Tapi masalahnya dia tak nak kerja. Dia tak nak kerja tau. Kalau kena buang kerja pun tak boleh buat apa. Betul tak? Jadi daripada hantar anak kat nursery, nak kena bayar lagi. Tapi suami ni tak boleh dikawal kepada segala pergerakan dia. Bila dikawal segala pergerakan dia, dikatakan dia dimiliki oleh perempuan. Abang malam ni jangan pergi surau. Abang jaga anak. Saya penat. Sebab apa? Isteri dia kerja, dia tak kerja. Isteri dia pula bagi instruction dekat dia. Abang, saya nak keluar kerja ni. Abang jangan lupa basuh baju, buang sampah, basuh pinggan, tengah hari ni masak. Saya nak makan lauk ni. Tu lauk dia, okey, kita pergi kerja. Perkataan dia macam perkataan suami. Padahal itu patut suami cakap dengan dia. Kita ambil. Pergi bang, saya lunch ni, saya ada keluar dengan orang ni. Kadang pergi makan dengan lelaki pula. Suami nak tegur tak berani. Kamu tak berani. Tapi dah malas Ustaz. Dia malas nak kerja. Itu masalah lelaki tu. Itu masalah Dia malas lelaki nak tu. kerja, dia buat kerja rumah sikit. Dia buat kerja rumah tak apa. Tapi dia dikontrol oleh isteri dia. Itu yang salah. Buat kerja rumah tak salah. Baguslah dia buat kerja rumah. Tapi dia dimiliki oleh perempuan. Apa yang lebih senang menyebabkan dimiliki oleh perempuan apabila apa? Apabila dia ni tak menanggung keluarga dia. Yang menanggung keluarga dia isteri dia. Lagilah isteri dia rasa nak kontrol. Duit aku dia kata. Aku bersih rumah. Duit minyak motor dia. Duit rokok dia pun aku bagi. Ini kita dah biasa dengar orang cakap. Bila dia dah berlaku macam ni, memang habis lah. Nak tunggu isteri. Janganlah berusaha dengan lelaki. Mana boleh berusaha. Abang tak kerja. Tak. Saya ni kerja. Kalau dia tak kerja macam mana? Anak kita 4. Abang cari kerja tak dapat. Atau memang abang pun tak nak kerja. Abang kerja kejap berhenti. Bergaduh dengan supervisor sikit berhenti. Ada masalah sikit berhenti. Saya ni terpaksa tanggung beban kerja ni. Kalau ikutnya kerja tanggung siapa ni? Dia kata tanggung siapa. Paling takut suami pula kerja. Isteri dah buat kerja rumah. Dia bukan tanggungjawab dia kata. Memang bukan tanggungjawab dia. Sama saya lain suami dia kata. Memang betul ada lagi tak kayak gitu. Kan suami kerja balik pun tak basuh baju. Suami nak basuh baju. Tu lagi masalah tu. Dan keadaan dia pula tak dengar cakap suami dia. Ni kira jenis orang kata perempuan dah memang tak dengar cakap lelaki lah. Nanti cakap itulah, itu ringkasan dia lah. Sebab tu ada perkataan queen control tu. Queen control. Tu yang kita tengok ada dalam filem tu. Apa tu, yang mesyuarat tingkap. Mesyuarat tingkap. Dia kata, aku tak takut lah dengan bini aku. Sekali bini datang, bini dia piat telinga dia. Allah. Bini dia piat telinga dia, tarik dia, pukul-pukul dia kat kepala dia. Tu dia balik rumah. Saya tak tahulah benda ni pada sebenarnya berlaku tidak. Tapi Piramli tu dia bagi satu mesej tu. Cepat ambil api. Ada Piramli tu kan yang tompel tu. Kalau sebenarnya berlaku begini Allah Ta'ala melaknat bukan saja suami, dia laknat suami isteri tu. Ini bukan kontrol lagi, ini nak bunuh lelaki je.
ambil api, cucukkan rokok. Ada cerita Nabi tu tengok. Ini bukan kipas dah bodoh. Dia kata suami dia bodoh. Allah. Walaupun berlakon lah, tu berlakon lah. Tapi mesej yang dia disampaikan tu, begitulah. Dia boleh cakap lelaki dia bodoh. Ini bukan api dah bodoh. Ini bukan kipas dah bodoh. Dia boleh ambil kipas tu, ketuk kepala. Ush. Kita tengok kita rasa, tu berlakon je lah tu. Tapi kalau berlaku sebenarnya dalam masyarakat ini bukan peringkat teruk tau. Ini dah peringkat sangat teruk. Kalau A, B, C, D, E, F, ini dah F. Dia boleh ketuk lelaki dia dengan tudung biru. Allah. Kalau dia ketuk tu, faham, tiba-tiba dia jatuh mati. Dia direct masuk neraka. Kenapa sampai begitu Kenapa sampai begitu? Sebab perempuan ini melayan nafsu dia. Perempuan ni memang nafsu dia nak menguasai. Dia nak menguasai segala kehidupan. Jangan layan. Dia jangan layan. Dia siapa? Isteri dia jangan layan nafsu dia. Kadang-kadang jadi pula dia kat pejabat, dia pangkat besar. Isteri ni suami dia pangkat biasa. Jadi dekat pejabat dia dah biasa mengarah-ngarah orang. Dan dia tak pernah kena arah. Jadi perkara ni terbawa balik ke rumah. Sikap bos dia kat pejabat ni, dia bawa balik kat rumah. Sedangkan kat rumah dia isteri. Lelaki ni suami. Tapi dia tak boleh buang perangai tu. Sikap dia yang patutnya memang ada kat pejabat, dia bawa balik kat suami. Akhirnya, lelaki itu dimiliki oleh perempuan. Okey. Kata Imam Al-Ghazali. Ini hadis. Ada satu perkataan daripada Imam Ghazali. Ni. Ulama ni. Binasa dan jahat. Lelaki yang menjadi hamba isterinya. Ni. Dipanggil dia lelaki yang jadi hamba ni. Kau tak hamba ni apa? Tu hamba ni apa tak? Jadi isteri ni tuan dia. Jadi yang bagi arahan ni adalah dia punya isteri. Dia ni tukang ikut je. Isteri kata A, dia kata A. Isteri kata B, dia kata B. Dia nak buat keputusan dalam rumah tangga pun takut. Dia takut. Jadi apa jadi pada lelaki, kamu juga macam tadi, dia akan menerima binasa. Maka binasa dan dia juga dikatakan seorang yang jahat. Inilah juga yang dikatakan binasa dalam perkahwinan. Right. Okay. Ni. Samalah juga ni. Jadi kalau kita kata
kedudukan dia macam ni lah. Ni suami. Suami ni peranan dia macam hamba. Dan dia seolah-olah kena report, melaporkan keadaan apa saja. Dia melaporkan pada siapa? Dia kena laporkan pada isteri, pada ni suami hamba. Suami ni jadi hamba. Bila hamba ni dia mesti ada tuan. Jadi tuan dia siapa ni? Tuan dia. Tuan dia siapa? Tuan dia ada isteri. Kita jangan hanya sekadar ambil nota tau. Kita kena ambil serius perkara ni. Suami ni, isteri ni dia kadang dia tahu kelemahan suami dia. Dia boykot suami dia 3 hari. Lepas tu apa saja kehendak dia, suami dia ikut. Dia bibil dekat suami dia banyak-banyak kali. Akhirnya apa saja kekuaman, apa kehendak isteri dia, walaupun langgar syarak, suami dia ikut. Dia tahu kelemahan suami dia. Kenapa? Suami dia tak kuasa nak dengar bising-bising. Dia gunakan ni. Dia seolah-olah ada di mulia orang yang guide dia tau. Perempuan ni. Perempuan yang jahat ni. Siapa yang guide dia? Syaitan. Dengan nafsu dia. Dia tak ikut cakap kau boykot dia. Kau jangan layan dia sebab tidur. Kau jangan peduli dia. Dia nak suruh kau layan, kau bagi alasan. Gini, kau bagi alasan. Dan alasan ni kadang create. Syaitan create. Kau cakap gini. Kau tunjuk muka mengajuk kau. Kau buat tak tahu. Kau menangis. Kau apa. Sebab apa? Tak ikut cakap kau. Nanti lama itu apa benda kau nak, dia ikut je. Waktu tu lelaki dia pun tak sedar. Dia dipanggil lelaki yang jahat. Dan dia menerima binasa. Binasa apa? Binasa bagi lelaki yang berkahwin. Kenapa biasa? Oh, dia jadi hamba. Dan perempuan tak mengaku. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak mengaku. Tapi suami dia nak melangkah je, dia kena dapat approval. Suami dia nak buat apa je, suami dia kena dapat approval. Atau suami nak beli barang, duit sendiri suami tu, kena dapat approval. Dia tak sedar tu, tak sedar yang dia buat ni tu. Dan digunakan beberapa perkataan lah untuk kebaikan dia juga, Akhirnya suami dia kata terkongkong. Tapi bila suami tegur dia tak kata pula untuk kebaikan dia. Tak cakap. Dia protes. Dia lawan. Dia merontak. Dia mengajuk. Tak ada cakap, ini kebaikan saya. Biarlah suami dia tegur. Sama tak tegur saya. Ini kan tanggungjawab dia. Tak cakap. Dia cakap gitu. Oh, syaitan ni semua licik. Syaitan ni sungguh licik. Dia menjadikan perkataan-perkataan yang menyebabkan kita rasa tak bersalah. Dan keluarlah benda-benda yang kadang-kadang benda ni sebagai alasan tak salah. Dengar tak cakap apa ni? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Jadi kadang-kadang kita rasa pedih. Kita rasa pedih nak terima, betul? Kita rasa pedih nak terima. Sebab mungkin kita dah lama buat begini. Kita dah lama buat begini. Suami keluar setiap 15 minit call. Abang kat mana? Abang buat apa? Abang kat mana? Abang buat apa? Sampai suami ni pening. Tapi suami ni mungkin jadi tak suka nak bergaduh. Layan je lah. Layan. Tak Ustaz, dia nak tahu suami dia selamat ke tidak. Kalau every 15 minit call, bukan nak tahu. Cemburu buta Ustaz. Tu nama nak kontrol. Kalau every 10 minit nak call. Kalau sebaliknya suami macam tu Ustaz? Suami dia memang patut gitu. Sebab dia memiliki perempuan tu. Dia patut gitu. Sebab dia memiliki perempuan ni. Tapi kalau dia every 5 minute call, every 10 minute call. Kalau sejam kat rumah, 6 kali telefon.
Yang suami ni tengah bawa kereta, tengah buat apa, tengah buat gini. Asyik nak kejap call, kat sini, kat sini. Dia seolah-olah kena hantar laporan. Kalau boleh dia nak pasang GPS kat kepala lelaki dia. Lelaki dia gimana dia nampak. Tahu tak? Tak sedar ni, orang perempuan dia tak sedar dia buat. Dia tak sedar dia sedang memiliki suami dia. InsyaAllah tak. Dan suami pun tak sedar. Dia sedang dimiliki oleh isteri dia. Dan dia tak sedar. Dia sedang cakap tengah terunjuk suami isteri dia. Akhirnya mengakibatkan Allah tarik dia ke neraka. Terutama bila dia dengar cakap isteri dia, benda-benda yang tak baik. Auzubillah min dzalik. Na'udzubillah min zalik. Abang pakai abang t-shirt ni bergaya, abang nampak muda. Tak boleh cakap itu. Betul. Kalau suami tu dah rasa nak pakai benda-benda yang lebih baik lah. Abang pakai jeans bang, pakai jeans macam orang muda. Dia nak suruh suami dia rasa diri dia muda. Nak suruh suami dia rasa diri dia muda. Sampai bila tak ingat mati. Imam Syafi'i, dia pakai tongkat tau pada usia 40 tahun. Maka orang tanya dia, Imam Syafi'i, tuan tarik kaki je. Tak, aku tarik kaki. Kenapa tuan pakai tongkat? Supaya aku berasai umur aku ini adalah umur yang mana bila-bila saja malaikat maut boleh datang ambil aku. Itu dalam kitab, apa tu? Kitab Jahrul Mahub. Jahrul Mahub. Dia katakan, siapa lelaki yang 40 tahun tak pakai tongkat, dia dikatakan sebagai orang yang sombong. Sampai dekat tu dia. Pakai tongkat. Kita bagi semangat suami kita. Abang muda lagi. Abang muda lagi. Muda-muda. Tak ada ingat mati. Kadang motivasi ni ada masa memang kena cakap itulah. Tapi pada kebanyakan masa bukan cakap itu. Dia belikan suami dia pakai pakaian orang muda suruh pakai. Suami tak nak pakai, dia paksa-paksa dia pakai. Sebab apa? Dia memiliki suami dia. Saya cakap betul ni. Kadang berlaku Tapi ni. kalau kat rumah macam mana Ustaz? Boleh tak? Kat rumah lain lah. Tu kat rumah lain. Itu cerita lain. Tapi kalau dekat luar, kita perlu dia pakai begitu. Kadang-kadang lelaki ni isteri tak suruh. Dia dah biasa pakai gitu. Kita biasa jumpa lelaki 65, 70 tahun pakai jeans, pakai t-shirt macam orang muda. Saya biasa nampak juga. Pakai topi. Macam orang muda betul-betul orang muda. Sebab mungkin dia dah selesa pakai gitu. Tapi patutnya kalau kita cubalah sikit-sikit lah perlahan-lahan. Berpakaianlah seperti berpakaiannya orang-orang yang nak mati. Betul tak? Sebab tu dalam kitab Zadul Muta'alim. Ini kitab Sekolah Kafah Jawi. Zadul Muta'alim. Sekolah Kafah Jawi. Dalam tu dia kata, sunatlah seseorang itu berpakaian bagaimana dia berpakaian semasa dalam sembahyang. Orang lelaki ya. Orang perempuan memang dia kena pakai jalan sembahyang. Bukan aurat. Dia pakai tudung. Orang perempuan berpakaian, orang lelaki berpakaian dalam sembahyang macam mana? Macam mana orang lelaki sembahyang kat masjid tu? Macam mana dia pakaian? Pakai kopiah. Pakai kopiah. Pakai kopiah. Pakai songkok. Pakai kopiah. Betul tak? Macam mana kita tengok kat masjid orang pergi orang lelaki sembahyang? Pakai jubah. Pakai baju Melayu. Kalau pakai seluar pun pakai baju Melayu. Pakai kurta. Pakai kurta. Macam tu dia sembahyang kat masjid. Itu agaknya guru-guru pondok kebanyakan berpakaian macam tu Ustaz kan? Betul lah. Sebab tu mereka pakai gini. Sebab tu mereka pakai gini. Sebab dalam kitab dia cakap, sunat dia berpakaian bagaimana berpakaian dia ketika dia menghadap Allah waktu solat. Sebab yang muda-muda pun guru-guru pondok tu dia macam gaya macam gaya gitulah. Itulah gaya dia. Mungkin kalau dia buat program dekat luar ke, dia pakai seluar tapi dia masih lagi menjaga tertib lah. Dia pakai seluar tapi dia masih lagi menjaga tertib. Tapi pada kebanyakan keadaan mereka yang guru-guru pondok lah selalunya. Bukan saya. Guru pondok ni pada kebanyakan keadaan macam mana rupa dia pergi masjid, begitulah rupa dia dekat luar. Kalau kat rumah tak adalah. Di rumah ada lah pakai t-shirt kan.
Kalau dekat pergi masjid dia pakai songkok, dekat mengajar dia pakai songkok, masuk TV dia pakai serban, pakai songkok, dekat luar dia togel. Ni kalau Ustaz Ahmad Rozaini tu, dia marah tu. Dia marah. Maknanya berpakaian ni seolah-olah ikut musim. Ikut musim. Sepatutnya dia kata seorang guru, bukan orang awam dia kata, seorang guru lah dia kata, macam mana rupa dia pergi semayang tu, pakai dia, itulah pakai dia kat luar dia kata. Dekat luar depan orang ramai lah. Sebab tu ada kitab cakap. Dia bukan tak ada kitab cakap. Sebab tu guru-guru ni dia cakap berdasarkan kitab. Sunat bagi seorang lelaki itu berpakaian dalam sembahyang dan juga di keadaan sunat dipakai macam itu di luar sembahyang dia, di luar rumah dia. Kalau tak ada serban pakai kopiah lah. Kurang-kurangnya ada rupa sikit. Baru orang bukan Islam yang menentang Islam ni gerun juga kita. Baru orang Yahudi gerun juga kita. Dan orang Yahudi tengok macam pakaian kita, aku kata. Pada tu keadaan lah. Lain lah kalau kena pakai uniform, itu pun tak boleh pakai dengan rasa reda lah sebenarnya. Sebab dia kata kita tak dapat buat sunat. Ada orang kerja tak boleh pakai kopiah. Maknanya dia kat luar, kalau dia betul-betul kata majikan tak bagi, patutnya balik kerja dia pakai. Betul tak? Balik kerja bukan bawah majikan dah. Hari Ahad dia pakai. Hari Sabtu dia pakai. Kalau dia kata saya tak boleh pakai kopiah, tak, majikan tak bagi. Buktikan perkataan tu betul. Hari Sabtu pakai. Hari Ahad pakai. Hari cuti mereka pakai. Kenapa? Ni saya tak kerja. Saya kerja, ni uniform saya tak. Kami tak boleh gunakan tutup kepala sebab ni uniform kami. Tak apalah, buatlah. Tapi buktikan perkataan tu betul. Sebab kerja. Sama macam orang kerja lah. Kenapa tak bangun malam, tahajud ke apa ke, kerja kat. Buktikan besok Sabtu, hari Jumaat. Besok tak kerja. Malam dia bangun lah. Kenapa malam dia bangun? Nak buktikan perkataan kita betul. Kalau tidak, itu bukan perkataan kita. Itulah alasan yang kita cerita supaya kita jangan kata diri kita bagus. Setuju tak cakap? Betul, Ustaz. Setuju Ustaz, setuju. Nampak tak alasan tu tak betul? Saya cuba pakai seluar Ustaz kerja. Uniform saya, orang perempuan. Saya memang nak suka pakai kain. Lebih untuk aurat. Lebih sempurna untuk aurat. Saya cuba pakai seluar Ustaz, uniform saya kerja. Buktikan. Keluar pejabat aja, buka uniform tu, pakai baju kurung balik kerja. Ni balik kerja pakai tu juga. Hari Sabtu pergi supermarket, pakai seluar ketat juga. Mana benar perkataan kita? Tak benar. Kita kata alasan kerja bukan tu. Sebenarnya kita yang seronok pakai itu. Kalau tak seronok, kita rasa selesa pakai itu. Dan kalau pelengkap mungkin kita cari kerja lain. Betul? Ini alasan untuk membela diri je sebenarnya. Dan memang nak suruh dicipta benda ni. Saya terpaksa make up tak. Dia kerja saya kena make up. Saya kena kelihatan macam orang yang make up. Okey, usaha cari kerja lain. Sementara tu, luar pejabat, padam. Balik kerja, padam. Hari Sabtu, jangan pakai make up. Keluar rumah. Hari Ahad pergi pasar, jangan pakai make up. Kenapa? Saya tak suka make up. Habis kat pejabat tu, saya dah terpaksa dan saya tengah proses cari kerja lain. Begitu, betul. Ini kata alasan saya kerja tak, saya kena make up. Sabtu pun make up, Ahad pun make up, malam pergi rumah kahwin make up. Ini bukanlah sebab kerja, sebab kita memang nak make up. Betul lah, kita nak bohong siapa? Kita bohong diri kita. Tu yang gagal tu. Okey, nanti tanda pun. Bersabda Nabi SAW. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Siapa nak dengar Fani Tauhid? Kita pembandingan Islam dan iman dengan kaji. InsyaAllah. Saya Alhamdulillah.
الحمد لله 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 الحمد لله